KSN mohon maaf kepada 5 ketua negeri pembangkang berikutan tidak dijemput ke mesyuarat khas bagi menyelaraskan perintah kawalan pergerakan antara negeri yang dipengerusikan Perdana Menteri sendiri. Ketua Setiausaha Negara KSN Muhammad Zuki Ali memohon maaf terhadap beberapa ketua negeri yang tidak dijemput ke mesyuarat khas bagi menyelaraskan perintah kawalan pergerakan antara negeri yang dipengerusikan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jelasnya bagi negeri seperti Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah hanya pengarah pembangunan negeri yang dijemput hadir. Sehubungan itu, saya bagi pihak urus setia mesyuarat ingin memohon maaf atas kekhilafan yang timbul berkaitan dengan jemputan yang hanya dikeluarkan kepada semua Menteri Besar dan Ketua Menteri Kerajaan Negeri dari parti komponen Kerajaan Persekutuan. Bagi negeri Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Sabah, hanya pengarah pembangunan negeri yang dijemput hadir, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Terdahulu, Pakatan Harapan PH meluahkan rasa kesal apabila jemputan untuk mesyuarat tersebut tidak dipanjangkan kepada Menteri Besar dan Ketua Menteri di negeri terbabit. Pada awalnya, ia mendapat perhatian Menteri Besar Selangor Amiruddin Shari yang meluahkan rasa duka cita kerana tidak dijemput. Sedangkan katanya, Selangor merupakan negeri paling terkesan dengan wabak COVID-19. Menteri Besar Kedah Mukris Mahathir turut membalas tweet Amiruddin. Kedah pun tak ajak. Agaknya tak ada COVID-19 kot di Kedah. Sementara itu, Ketua Setiausaha Negara menegaskan bahawa Perdana Menteri telah menyatakan pendirian jelas untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri tanpa mengambil kira latar belakang politik. Sekali lagi ditegaskan bahawa Perdana Menteri memandang serius tentang perkara ini dan menyatakan pendirian jelas beliau untuk bekerjasama dengan semua kerajaan negeri tanpa mengambil kira apa jua latar belakang parti politik, khususnya berkaitan perkara yang menjadi kepentingan utama negara seperti wabak COVID-19. Dimaklumkan Perdana Menteri telah mengeluarkan arahan supaya semua Menteri Besar dan Ketua Menteri dijemput hadir mesyuarat bagi menangani penularan COVID-19 pada masa akan datang, katanya lagi. Dalam perkembangan yang sama, COVID-19 ragut 2 nyawa pertama. Ia melibatkan seorang paderi di Sarawak dan seorang lelaki yang pernah menghadiri himpunan tabligh di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur. Malaysia pada masa ini mencatatkan 2 kematian pertama berkaitan wabak COVID-19 hari ini. Ia melibatkan seorang lelaki berusia 60 tahun di Kuching, Sarawak dan seorang lelaki berusia 34 tahun. Perkara itu diumumkan Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba dalam sidang media di Putrajaya hari ini. Menurut Adam, lelaki berusia 60 tahun itu yang merupakan kes ke-358 mempunyai sejarah penyakit kronik dan mula mengalami gejala demam, batuk dan kesukaran bernafas pada 7 Mac lalu. Beliau mendapat rawatan di Hospital Umum Sarawak pada 14 Mac 2020 setelah dikesan positif COVID-19. Keadaan beliau merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi. Beliau disahkan meninggal dunia pada 17 Mac 2020, katanya. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam satu kenyataan memaklumkan lelaki itu merupakan paderi di sebuah gereja di Kuching dan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada pukul 11 pagi tadi. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak masih dalam proses mengenal pasti sumber jangkitan terhadapnya. Sementara itu, 193 kontak rapat mendiang telah dikenal pasti dan sedang menjalani kuarantin di rumah, kata JPBN Sarawak. Sementara itu, Adam memaklumkan satu lagi kematian iaitu melibatkan lelaki berusia 34 tahun yang merupakan kes ke-178 merupakan salah seorang peserta perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur pada 27 Februari hingga 1 Mac. Dia mula mengalami gejala demam pada 5 Mac dan mendapat rawatan di Hospital Permai Johor Bahru pada 12 Mac setelah dikesan positif COVID-19. Keadaannya telah merosot dan telah dimasukkan ke unit rawatan rapi. Dia disahkan meninggal dunia pada 17 Mac 2020, katanya. Adam juga berkata kematian lelaki itu tidak disebabkan faktor komorbiditi, iaitu penyakit-penyakit lain yang turut menjadi punca kematian. Komorbiditi bermaksud penyakit lain. Punca kematiannya ialah COVID-19. Tiada penyakit lain, katanya lagi. Malaysia mencatat lebih 100 kes baru untuk hari ketiga berturut-turut hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 kepada 673 menurut Adam.
Berikut adalah paparan statistik bilangan kes COVID-19 mengikut negeri di dalam Malaysia. Adam berkata sebanyak 120 kes baru direkodkan setakat pukul 12.30 malam nanti. Katanya lagi, 95 kes dikesan mempunyai kaitan dengan kluster perhimpunan tabligh di Masjid Jamik Seri Petaling. Malaysia mencatatkan 190 kes baru pada 15 Mac dan 125 kes baru pada 16 Mac. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19 berkuat kuasa esok. Perintah Kawalan Pergerakan itu antara lainnya larangan terhadap semua perhimpunan termasuk kegiatan keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Semua permis perniagaan ditutup kecuali pasaraya, pasar awam, kedai runcit dan kedai serbanika yang menjual barangan keperluan harian. Warga dilarang di luar negara manakala mereka yang kembali dari luar negara perlu menjalani pemeriksaan kesihatan dan menjalani kuarantin sendiri selama 14 hari. Sekatan kemasukan terhadap pelancong dan pelawat asing. Penutupan semua sekolah dan institut pengajian di setiap peringkat. Penutupan permis kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting iaitu air, elektrik, tenaga telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan, minyak, gas, bahan api. Penutupan permis kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan penting iaitu air, elektrik, tenaga telekomunikasi, pos, pengangkutan perairan, minyak, gas, bahan api, pelincir, penyairan, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Dalam pada itu, boleh buka tapi pelanggan tak boleh makan di kedai. Menteri itu berkata restoran, kedai kopi, gerai dan kedai mamak hanya boleh menjual makanan untuk dibawa pulang. Perintah Kawalan Pergerakan yang akan berkuat kuasa membelikan restoran atau kedai makanan untuk terus dibuka tetapi makanan mesti dibawa pulang dengan pelanggan dilarang sama sekali untuk makan dan minum di kedai berkenaan, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Alexander Nanta Linggi hari ini. Selain restoran, arahan itu juga membabitkan kedai kopi dan gerai dan kedai mamak. Menurut Alexander, pusat membeli belah, bazar, pasar malam dan gerai di tepi jalan yang tidak menjual barangan keperluan juga perlu ditutup selama 2 minggu akan datang. Beliau berkata tujuan Putrajaya dalam melaksanakan Perintah Pergerakan Terhad adalah untuk menghalang penyebaran COVID-19. Konsep social distancing, jangan kita pergi rayau-rayau ataupun seperti biasa, kita seharusnya buat social distancing. Makna, kalau terpaksa buat apa-apa aktiviti yang mungkin amat diperlukan, apa perlu buat, apa boleh buat, sebenarnya arahan ialah kita tutup di mana. Kalau boleh, tidak terlalu terdesak, aktiviti kita jangan buat. Ini supaya rakyat kita lebih duduk di rumah, katanya pada sidang akhbar di Putrajaya. Alexander bagaimanapun berkata pasaraya dan kedai runcit yang menjual barangan runcit dan keperluan akan terus beroperasi. Mengulas mengenai pembelian panik sebelum Perintah Pergerakan Terhad itu diumumkan malam tadi, beliau berkata terdapat bekalan barang yang mencukupi. Sebenarnya tidak memerlukan pembelian panik, tidak memerlukan mana-mana pihak untuk beli terlalu banyak barangan keperluan atau hoarding terlalu banyak atau overstocking sebab memang mencukupi bahan-bahan keperluan kita. Kita akan pastikan supermarket dan sebagainya sentiasa ada stok dan kita memang memerlukan kerjasama daripada pihak peruncit dan pasaraya. Masalahnya ialah jika pembelian panik berlaku, ia boleh menyebabkan banyak masalah kerana semua orang berebut mendapatkannya, katanya. Dalam perkembangan yang lain, 80 warga Malaysia dipercayai di Himpunan Tabligh di Indonesia. Permintaan kami kini agar mereka mengadakan program itu selama sehari saja, kata Adnan Purichta Ichsan, Ketua Daerah Goa yang terletak di Makassar. Sekurang-kurangnya 80 warga Malaysia dipercayai telah tiba di Goa di Makassar, Indonesia bagi menyertai Perhimpunan Tabligh. Ribuan lagi bakal menyertai program itu yang merupakan acara serupa seperti yang diadakan di Masjid Seri Petaling, Kuala Lumpur hujung bulan lalu yang menarik kira-kira 16,000 peserta. Bupati Ketua Daerah Goa Adnan Purichta Ichsan mengesahkan bahawa perhimpunan itu merupakan acara tahunan di sana.
Adnan berkata pihaknya telah meminta penganjur untuk menangguhkan perhimpunan itu yang dinamakan Ijtima Dunia 2020 Zon Asia, ekoran penularan wabak COVID-19. Warga negara asing sudah ada di sana. Kita terus memantau keadaan, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini. Terdahulu, Malaysia Kini mendapati satu hantaran Facebook seorang anggota jawatan kuasa Ijtima yang menyatakan sejumlah 411 warga asing daripada 9 negara termasuk 83 orang dari Malaysia telah berada di sana. Jumlah itu sebahagian kecil daripada 8,283 peserta daripada seluruh Indonesia. Setakat ini, Indonesia mencatatkan 227 kes positif COVID-19 dengan 19 korban. Bagaimanapun Republik itu setakat ini tidak akan mengeluarkan perintah berkurung atau larangan kemasukan yang menurut Presiden Joko Widodo hanya akan mencetuskan panik di kalangan rakyat. Sekurang-kurangnya 513 daripada 790 kes positif COVID-19 di Malaysia mempunyai kaitan dengan perhimpunan tabligh di Masjid Sri Petaling. Adnan berkata lagi pihaknya telah cuba berhubung dengan penganjur sejak Jumaat lalu untuk menangguhkan himpunan itu, tetapi pertemuan hanya dibuat hari ini kerana penganjur mahu menunggu ketibaan anggota Majlis Syura terlebih dahulu. Sehingga hari ini baru ada pertemuan dengan pihak mereka. Permintaan kami pada penganjur agar ijtima diadakan sehari sahaja, 19 Mac. Penganjur berkata keputusan akan dibuat setelah sembahyang subuh esok, katanya lagi. Setakat ini, kata Adnan, pihak pentadbiran wilayah dan pegawai perubatan telah ke lokasi perhimpunan. Kemah-kemah besar yang didirikan di satu kawasan terbuka untuk proses disinfeksi. Satu akaun Facebook memaparkan gambar seorang tokoh tabligh ternama dari India, Sheikh Maulana Ibrahim Deula, meninggalkan KLIA pada Selasa lalu untuk ke Indonesia. Di bawah perintah kawalan pergerakan yang berkuat kuasa bermula hari ini, kesemua peserta himpunan itu perlu menjalani kuarantin 14 hari apabila kembali ke Malaysia. Kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. Ahli Parlimen Pembangkang tawar hantar barangan runcit untuk warga emas. Bantuan pengantaran itu diusahakan di Setiawangsa, Balik Pulau dan Permatang Pao. 3 anggota Parlimen Pembangkang tampil menawarkan perkhidmatan penghantaran barangan runcit percuma kepada warga emas di kawasan masing-masing semasa tempoh perintah kawalan pergerakan. Anggota Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan inisiatif itu di Facebooknya semalam. Khas untuk golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas, perkhidmatan itu memerlukan pengguna untuk menghantar maklumat peribadi dan senarai barangan runcit kepada nombor WhatsApp pejabatnya. Setelah diluluskan, bayaran untuk barangan tersebut akan dijalankan secara dalam talian atau sewaktu menerima barangan tersebut kepada wakil yang dilantik. Tiada cas pengantaran akan dikenakan dan perkhidmatan ini akan dijalankan pada 10 pagi hingga 5 petang dalam tempoh 24 jam setelah senarai barangan tersebut diterima. Ketika dihubungi oleh Malaysia Kini, Nik Nazmi berkata pejabatnya dibanjiri dengan permohonan sejak inisiatif tersebut dilancarkan. Usaha ini untuk menolong warga emas yang paling terkesan dengan COVID-19. Sebahagian daripada mereka tiada ahli keluarga yang boleh menolong. Jadi ini sumbangan kecil yang kami boleh bantu pada peringkat tempatan, katanya. Seramai 15 staf dan ahli PKR Setiawangsa diberikan sedikit allowance untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Anggota Parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wancik mengumumkan menawarkan perkhidmatan yang sama untuk warga emas di kawasannya. Penularan wabak COVID-19 yang makin membimbangkan dan perintah kawalan pergerakan telah mencetuskan pembelian panik untuk barangan makanan keperluan menyebabkan barisan panjang di kaunter serta rak-rak pasaraya kosong. Namun kerajaan masih memberi jaminan bekalan makanan masih mencukupi. Sesetengah peruncit menetapkan waktu khas untuk warga emas membeli barangan bagi membolehkan mereka mendapatkan bekalan. Pengantaran percuma untuk golongan memerlukan B40. Sementara itu, anggota Parlimen Permatang Pau Nurul Iza Anwar menawarkan perkhidmatan pengantaran percuma kepada warga emas, golongan memerlukan dan komuniti berisiko di kawasannya. Operasi bermula dari 6 petang hingga 10 malam setiap hari dan perkhidmatan tersebut merangkumi barangan runcit, ubat-ubatan dan bekalan makanan khas. Bercakap dengan Malaysia Kini, Nurul Iza berkata dia berharap inisiatif akan membantu golongan berisiko seperti keluarga B40 yang mempunyai anak yang memerlukan bantuan khas, warga emas yang tinggal bersendirian dan mereka yang menerima bantuan kerajaan.
Ketika mengetahui krisis nasional dan pandemik seperti ini, warga emas, orang kelainan upaya OKU dan mereka yang bergantung kepada bantuan kebajikan berada dalam keadaan sangat memerlukan bantuan dan sokongan. Jadi kita perlu bantu. Kita kena bekerja sama peringkat persekutuan dan juga negeri untuk memastikan tiada yang ketinggalan, katanya ketika dihubungi. Anggaran waktu penghantaran dalam tempoh masa 15 minit dan Nurul Izzah turut menyatakan topeng muka adalah barangan yang utama dipesan setakat ini. Inisiatif beliau dijalankan oleh 15 orang sukarelawan terdiri daripada anggota belia PKR di kawasannya. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda sentiasa menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, sila kongsikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih.